إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam kesihatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala cukupkan keperluan rezeki dalam segala segi, dan tentunya yang paling utama kita juga berada dalam keadaan selamat, aman dan damai. Dan beberapa hari ini, bahkan pagi tadi, kita sempat melihat video-video dan image-image yang terbaru dari Gaza. Dan yang terkini pagi tadi kita lihat bagaimana Israel telah mengebom kawasan perkemahan, pelarian, dan rakaman menunjukkan bagaimana demikian ramai orang terbakar hidup-hidup dan syahid dalam keadaan yang cukup memilukan. Dan tentunya hari demi hari, sejak lebih setahun yang lalu, sejak Taufan Al-Aqsa, dan tentunya sejak 75 tahun yang lalu, sudah demikian lama, kita ada demikian banyak gambar, video, dan kita lihat semua keperitan yang menimpa rakyat Palestin khususnya, dan amnya semua orang yang dizalimi dimanapun mereka berada. Dan kita memujuk hati kita dengan menyebut semoga Allah menerima syahid mereka, semoga Allah menerima kematian mereka sebagai kematian yang paling mulia. Jadi apabila kita sering membaca dan melihat tentang kematian syahid yang berlaku, itu mengingatkan kita kepada seorang perwira, seorang sahabat Nabi SAW yang bukan hanya statusnya sahabah, dia juga pakcik Nabi SAW, dia juga adik-beradik susuan Nabi SAW, dan dia juga dua pupu Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita akan bercerita kisah hidup seorang sahabah yang Nabi SAW sebut Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu perwira para syahid. Semua orang yang syahid ni sudah berapa juta, entah siapa yang mengira dan menghitung. Bahkan di Palestin tu kita tak tahu berapakah jumlah sebenar. Setakat yang dikeluarkan data oleh Kementerian Kesihatan Gaza, sekitar 40,000 lebih, 42, 43,000. Tapi ada demikian banyak ribu raban yang tertimbus di bawah runtuhan, di dalam tempat ledakan bom yang tidak dapat ditemukan. Dan ada sebahagian badan yang mengkaji menyebut angka itu boleh mencecah 250,000 orang hanya dalam tempoh setahun ini, setahun lebih sikit. Dan kalau kita buka lembaran sejarah, sudah entah berapa juta. Dan semua syuhada ini akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita juga tergolong dalam kalangan mereka. Dan ketuanya nanti adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. So hari ini kita nak kisah atau kita nak cerita tentang Hamzah radhiyallahu an, yang dikenali sebagai Asadullah wa Rasulih, singa Allah dan Rasulnya. Dan dia juga dipanggil dengan panggilan sebagaimana kebanyakan kisah para sahabat kita tahu mereka dipanggil sebagai ayah atau ibu kepada seseorang. Hamzah dipanggil sebagai Abu Ammarah kerana anak-anak lelakinya telah meninggal sebelum Hamzah meninggal, tapi dia ada seorang anak perempuan, dan anak perempuan tu yang namanya Ammarah, dan dia dipanggil sebagai Abu Ammarah ataupun Umamah dalam riwayat yang lain. So Hamzah ni dalam bahasa Arab maksudnya singa. Sebab orang Arab mereka memberikan nama berdasarkan pengalaman hidup dan kemuliaan yang mereka kejar. So Hamzah adalah bermaksud singa, Abbas juga bermaksud singa. Pakcik Nabi SAW lagi nama dia Al-Abbas, juga singa.
Tapi dalam penamaan ini, dalam bahasa Arab ada 500 perkataan untuk singa. Dan setiap perkataan itu berbeza mengikut keadaan singa tu. Sebagai contoh, Al-Abbas adalah singa yang sedang mengaum dan pecut nak pergi baham pemangsa dia ataupun mangsa dia. Hamzah pula adalah perkataan untuk singa yang sedang menyiat dan mengunyah daging tangkapan dia. So di sebalik nama-nama ini ada maksud yang sangat spesifik, dan Hamzah radhiyallahu an adalah seorang, bukan hanya namanya bermaksud singa, tapi perwatakan dan peranannya di sisi Nabi SAW adalah sebagai singa Allah dan Rasulnya. Sebab itu penting kita memilih nama yang baik untuk anak-anak ni, kerana ia akan mempengaruhi karakter mereka. Kalau saudara-saudari ada masa, boleh lihat di YouTube. Saya sedang usahakan satu sirah Nabi SAW, sirah impak sosial. Dalam peringkat penamaan Nabi SAW tu, kita cerita tentang betapa banyaknya panduan yang Nabi SAW berikan tentang penamaan, kerana nama itu akan menentukan nasib ataupun masa depan orang yang diberikan nama tu. So hari ini ramai orang bagi nama pelik-pelik, jadi kita sebutlah supaya kita semua dapat mengambil penting soal kita memilih nama. Dan Hamzah, dia sebenarnya umurnya hampir sebaya dengan Nabi SAW. Cuma kita tak dapat pastikan secara tepat, tapi kebanyakan riwayat sirah menyebutkan bahawa kalaupun berbeza mungkin setahun atau 2 tahun. Kemungkinan besar sebaya. Kenapa sebaya? Kerana waktu Abdul Muttalib membawa Abdullah nak dikahwinkan dengan Aminah. Siapa Abdullah? Ayah Nabi SAW. Aminah ibu Nabi SAW. Dikahwinkan kepada Banu Zuhrah tu, mereka bukan hanya menerima lamaran Abdul Muttalib untuk mengahwinkan Abdullah dan Aminah, mereka juga menawarkan seorang lagi puteri daripada Bani Zuhrah bernama Hala. Dan Abdul Muttalib pada hari berkahwinnya si anak, ayahnya juga berkahwin. So bayangkan majlis perkahwinan, kita pergi, ayah pun berkahwin, anak pun berkahwin. Macam tu. So Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Kemungkinan besar Hamzah radhiyallahu an pun lahir pada tahun gajah, dan mereka berdua telah disusukan oleh Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab yang menyusukan Nabi SAW, juga telah menyusukan Hamzah radhiyallahu an. Jadi mereka adik-beradik susuan, tapi pangkat pakcik, sebab Hamzah adalah anak kepada Abdul Muttalib, Nabi Muhammad adalah cucu kepada Abdul Muttalib. Dan ada riwayat lain sebut, misalnya dalam buku Zadul Ma'ad dikatakan, bukan hanya Thuwaibah ibu susuan yang sama, mereka juga pernah duduk di perkampungan Bani Sa'ad bersama Halimah yang juga merupakan ibu susuan mereka bersama. Maksudnya ada 2 ibu susuan yang sama. Itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak jauh daripada skala masa dan budaya Arab pada ketika itu. Dan Hamzah ni, dia rare sikit dalam kalangan orang-orang Arab Quraisy ni daripada keturunan Bani Hashim. Walaupun atuk nenek moyangnya aktif dalam politik, berniaga, ada syarikat perdagangan, Rihlata Syita'i wa Saif, tapi Hamzah ni dia ada minat yang berbeza. Macam kita semua ada, setiap kali dalam keluarga kita tengok mesti ada seorang yang rare sikit. Dia ni minat memburu haiwan-haiwan eksotik yang susah nak didapatkan, nak diburu di padang pasir, termasuklah dia pandai memburu singa. So dia sentiasa keluar travelling secara solo dan mengasah bakat dia memanah, merejam lembing, dan tubuh badannya sasa, tegap, tinggi orangnya, dan stature-nya itu kalau dia berjalan, orang semua akan rasa terkesima dengan gaya dia berjalan. Kan kadang-kadang kita boleh ada orang yang kita tengok kalau dia berjalan pun kita rasa wow, ada gaya, mutu, keunggulan kan kalau dia jalan tu. Dia ada style dia. So Hamzah radhiyallahu an dikenali dengan karakter yang sedemikian, menyebabkan ketika Nabi SAW baru dapat wahyu dan mulakan dakwah di Mekah, Hamzah tak ambil tahu sangat pun pasal apa yang berlaku di Mekah ni, sebab dia selalu outstation. Kalaupun dalam WhatsApp group dia ada, dia silent reader. Dia jarang balas, sebab dia sibuk dengan travelling, hunting,
Itu benda yang dia suka. Dan dia selalu akan balik daripada memburu dan bawa ke depan Kaabah binatang-binatang yang rare dia buru tu, dia akan tunjukkan kepada orang. Dia akan buat macam gallery showcase, pameran. Dan dia akan bahagikan kalau ada daging-daging yang dia dapat daripada buruan dia, dia akan bagi pada orang. Dan dia sangat dikenali dengan profil itu. Dan tidak lupa kita sebutkan, kalau kita sebutkan tadi Nabi daripada ibu susuan yang sama dengan Hamzah, dan tentunya mereka membesar rapat sejak kecil. Sebab daripada keluarga yang sama. Dan inilah tentu kawan sepermainan Nabi SAW yang paling rapat. Kalaupun tidak dari perkampungan Bani Sa'ad, paling kurang daripada umur 4 tahun di Mekah. So Hamzah kenal Nabi SAW sepenuhnya. Nabi SAW kenal Hamzah sepenuhnya. Dan sampai satu ketika Nabi SAW berdakwah secara tertutup, mula masuk ke fasa secara terbuka. Tapi fasa tu berubah disebabkan salah satu faktornya adalah sebab Hamzah radhiyallahu anhu. Bagaimana ini berlaku? Nabi SAW ketika mula berdakwah secara tertutup pun, Quraisy ni dia ada SB dia, special branch yang pasang mata dan tengok, walaupun mereka melakukan aktiviti secara rahsia di rumah Arqam yang terletak jauh di pinggir bandar kota Mekah, yang orang tak boleh trace kat mana tempat rahsia ni, tapi ada mata-mata dan ada orang yang memantau, dan mereka collect maklumat dan tahu ada orang semakin hari semakin ramai yang masuk Islam. So Abu Jahal semakin hari, dia sebenarnya tak dipanggil Abu Jahal oleh masyarakat Mekah, dia dipanggil oleh orang Mekah sebagai Abul Hakam. Abul Hakam ni maksudnya orang yang genius, wisdom. Dia bapa kebijaksanaan. Nabi yang kemudian SAW panggil dia Abu Jahal, bapa Abu Jahal, kedunguan ataupun kebodohan. So dia mula abuse, dia mula menyakiti Nabi SAW, bukan hanya secara lisan tapi juga secara fizikal. Sehingga ada satu kisah yang berlaku, kalau kita lihat dalam buku-buku sirah yang penting, di sana pun ada buku-buku sirah yang saya sebutkan, Ar-Rahiq Al-Makhtum tu, yang ada 3 buah di atas rak tu, nampak macam tak pernah ada siapa pegang. Lepas ni mungkin boleh buka dan lihat. Ketika Nabi SAW datang dan solat di depan Kaabah, mereka akan buat perkara-perkara yang nak menyakiti dan memalukan Nabi depan orang ramai. So satu hari Abu Jahal buat apa? Dia buat announcement, hari ini Muhammad datang salat depan Kaabah SAW, aku akan ambil batu besar dan aku akan hempas atas kepala dia waktu dia tengah sujud. Dan semua orang kata, "Uish, Abu Jahal ni kalau cakap tak main-main ni. Ini bukan netizen, sekadar keyboard warrior. Kalau dia cakap dia akan buat." Jadi semua orang berkumpul. Kalau hari ini kita boleh bayangkan, pegang phone lah, dia buat TikTok live, nak tengok Abu Jahal hempaskan batu di atas kepala Nabi SAW. Abu Jahal ambil batu tu, dah pergi dah, hampir-hampir dia nak hempas, tiba-tiba dia undur, nampak wajah dia ketakutan, dia campakkan batu tu dan dia lari balik. Dan semua orang yang tadi nak buat konten tu terkejut. Apa dia Abu Jahal? So dia pergi tanya dekat Abu Jahal, kenapa dia, kau nampak apa? Dia kata, kau orang semua tak nampak ke? Semua tak nampak, hanya dia yang nampak. Seolah-olah ada unta besar yang datang nak menerkam dia. Ada riwayat yang kata nampak macam ada api yang nak sambar dia. Dan Nabi SAW sebut, kalau dia ambil hanya satu langkah lagi untuk campakkan batu tu, Jibril AS akan musnahkan Abu Jahal. So Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Nabi SAW pada ketika itu. Sampai satu ketika, so kita kena faham konteks ni, Nabi dah mula diganggu secara fizikal dan secara lisan. Sampai satu hari, ini Hamzah tak ada. Hamzah selalu outstation kan, dia tidak ada. Satu hari dia balik daripada luar, dia tak tahu apa yang berlaku. Pagi itu Abu Jahal keluar dan dia tengok Nabi SAW ada dekat situ, dan tidak ada mana-mana orang daripada kabilah Bani Hashim yang boleh backup Nabi dekat situ. So Abu Jahal hari itu telah memaki, mencarut sampai hina keluarga Nabi SAW. Nabi SAW boleh balas tak? Nabi boleh nak balas, tapi Allah tak bagi balas. Kena sabar. Ini fasa tak ada kekuatan. Tapi ada seorang wanita
dia ni hamba kepada Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni macam orang besar lah, tun. Watak ni penting sebab dia akan jadi orang tua yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Hamba ni duduk dekat pinggiran Kaabah tu, dia nampak Nabi dihina macam ni, tak ada siapa pun yang pergi tolong. Sampailah dia nampak Hamzah balik daripada trip dia, balik daripada memburu, bawa dia punya panah, bawa dia punya buruan dia. Lepas tu perempuan ni cari jalan macam mana nak pergi jumpa Hamzah. Dia kata, macam mana korang tak rasa apa-apa? Oh, dia buat scene gitu. Hamzah kata, apa dia? Apa maksud kau? Dia kata, pagi tadi Abu Jahal datang hina, maki, caci anak saudara kau. Tak ada siapa pun buat apa. Korang boleh terima je benda macam ni? Hamzah tanya, tak ada siapa-siapa kat situ? Tak ada siapa-siapa yang pun datang bela Nabi Muhammad SAW. Dia tak panggil Nabi waktu tu. So dia hantar, dia pula nama Lion, singa. Dan wanita ini sampaikan komplain ini telah membangkitkan rasa marah yang menggelegak dalam diri Hamzah radhiyallahu an. Dia rirut, dia pergi ke depan Kaabah, dia cari mana Abu Jahal, dia nampak Abu Jahal tengah duduk. Of course hari yang sangat gembira untuk Abu Jahal sebab pagi-pagi dia dah dapat lepaskan dia punya marah dan caci maki dia kepada musuh nombor satu dia lah di kota Mekah tu. Kalau buka buku sirah tu, tengok chapter tu, Hamzah pergi dekat Abu Jahal, dipanggil macam mana tahu? Dipanggil, "Hei." Saya nak sebut pun mungkin surau tak berapa sesuai. Dia kata, "Hey, si punggung kuning." Dia cakap macam tu. Abu Jahal pandang je, Hamzah ambil panah tu, tumbuk dekat muka Abu Jahal sampai berdarah. Dia kata, "Kau caci anak saudara aku dalam keadaan aku beriman dengan dia, aku ikut agama dia, aku cakap apa yang dia cakap. Cuba kau cakap balik apa yang kau cakap dekat dia, dekat aku." Orang-orang Bani Makhzum, kabilah Abu Jahal ni bangkit nak lawan. Abu Jahal kata, "Tenang, aku memang maki Muhammad tadi. Dan benda yang paling dia takut tu adalah apa yang Abu Hamzah sebut tu. Aku di atas agama Muhammad." Aku kata, mustahil, tak mungkin. Dan Abu Jahal kata, apa, dia tengah marah, terlajak, kata tak betul. Dan Hamzah radhiyallahu an sendiri, bila disebut tu, dia tak ada niat pun nak masuk Islam. Dia tak sengaja masuk Islam. Balik rumah tu, dia tak boleh tidur. Dia gelisah, baring tak boleh pejam mata, malam terjaga fikir. Sebab dia dengar bisikan-bisikan syaitan, kau tinggalkan agama ayah kau Abdul Muttalib. Kau lawan tradisi dan adat nenek moyang kita. Kau membesar selama ni taat setia, hanya kerana satu momen kau tinggalkan semua. Suara-suara yang seperti itu. Kita semua tak ada pengalaman sebab kita tak masuk Islam. Kita lahir-lahir orang dah azankan. Tanya kawan-kawan yang nak masuk Islam, betapa peritnya nak seberang tu. Bukan senang. Tinggal semua tradisi, amalan, kepercayaan lama nak pergi ke tauhid, ke Islam. Ada yang kena buang keluarga, ada yang diberhentikan kerja, ada yang dihalang semua hartanya, ada yang terpisah suami isteri, terpisah dengan anak. Semua itu dilalui. Hamzah malam tu tak boleh tidur, dia berfikir. Sebab orang Arab ni dia ada tradisi, kalau dia dah cakap satu benda, dia kena honor apa yang dikatakan tu. Kita kadang-kadang terlalu, esok cakap macam ni, semalam cakap macam ni, kemarin cakap macam tu, orang tak percaya dah pun. Tapi orang Arab dia sangat particular, bila dia sebutkan satu hal, dia kena muliakan apa yang dia sebutkan. Dan satu lagi yang lebih menggelisahkan dia adalah dia buat pengumuman tu cukup dramatik di depan Kaabah dengan menumbuk Abu Jahal. Tentu kalau kita istilahkan hari ini, masuk newspaper front page, liputan seluruh kota Mekah. Dan malam tu dia tak boleh nak tenang. Dia berdoa kepada Allah SWT, tunjukkan aku kalau ini adalah agama yang benar, tetapkan hati aku, tenangkan hati aku untuk terima. Sehingga kemudian Hamzah pergi berjumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu apa yang berlaku.
Nabi doakan Hamzah dan Hamzah merasakan ketetapan dan diisytiharkan syahadahnya sebagai Muslim secara rasmi. Dan perkara pertama yang Hamzah sebut kepada Nabi SAW adalah, ayuh kita mulakan dakwah ini secara terbuka. Buat apa nak takut? Aku akan lindungi. Suatu waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala bahkan turunkan satu ayat dalam surah yang ke-41, ayat yang ke-34 surah Fussilat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kita diajarkan bila orang buat jahat, tolak kejahatan tu dengan cara yang lebih baik. Kita tak diajar kalau orang buat jahat, kita balas dengan kejahatan yang lebih besar. So Nabi SAW disebutkan dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau berlaku demikian, apabila kau balas kejahatan dengan kebaikan, dengan sesuatu yang lebih baik, orang yang merasa benci dan musuh kepada engkau akan serta-merta bertukar menjadi seolah-olah dialah kawan yang paling rapat. Dan sebagai ulama kata, ini juga signal yang Nabi SAW terima bahawa Hamzah yang tak boleh dibayangkan kuatnya, tegapnya dan pengaruhnya itu boleh masuk Islam. Bayangkan Abu Jahal buat benda tu untuk menjauhkan orang dari Islam. Tapi melalui kejahatan Abu Jahal, Allah hadiahkan Nabi SAW Hamzah radhiyallahu anhu. Dengan kejahatan Abu Jahal, Allah berikan hidayah kepada hati Hamzah radhiyallahu anhu. Sama hari ini kita lihat rejim Israel Zionis ni, semakin dia buat jahat, semakin banyak kebaikan yang dibuka ke tempat-tempat lain. Berapa ramai yang masuk Islam, berapa ramai yang mula faham, berapa ramai yang tinggalkan perkara-perkara yang mereka percaya selama ini sebagai fakta, baru mereka tahu selama ini kita ditipu. Dan perubahan itu sedang berlaku, tapi harganya kadang-kadang menyakitkan. Dan umat Islam pada ketika itu juga terpaksa membayar harga yang sangat mahal, yang sangat menyakitkan. Sehingga selepas peristiwa Hamzah masuk Islam, seolah-olah Nabi dapat sayap yang baru yang menguatkan, dan Hamzah mula secara konsisten belajar dengan Nabi SAW, yang bukan hanya Nabi, itu adalah anak saudara, itu adalah dua pupu, itu adalah adik-beradik susuan, di rumah Arqam, di markas lah, ni markas. Sampai satu hari, sebab Nabi pernah doa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar, Amr ibn Hisham, iaitu Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab, atau Umar ibn Khattab. Dan peristiwa itu panjang, kita akan cerita bila kita sampai ke kisah Umar nanti. Umar datang dengan pedang ke rumah Arqam tu, sebab ada orang bagi location lah, Khabbab bagi location kat sini kalau kau nak jumpa Nabi. Sebab hati dia dah berubah dengan peristiwa yang berlaku apabila ditampar adik dia Fatimah sampai berdarah, dan dibagi baca surah Taha. Bila pergi ke rumah rumah Arqam tu, bila Umar ketuk pintu, dulu pintu mereka ni ada celah lah, mereka boleh tengok. Macam kita masuk hotel boleh tengok kan, ada kantar kecil tu, siapa kat luar. Sahabat pergi tengok, nampak Umar dengan pedang. Sahabat-sahabat Nabi menggeletar. So Nabi tanya, kenapa? Mereka kata, Umar datang dengan pedang. Siapa yang jawab dengan berani waktu tu? Hamzah. Hamzah kata apa? Oh, Umar, kalau dia datang dengan niat yang baik, kita sambut dengan niat yang baik. Tapi kalau dia datang nak cari pasal, kita akan penggal kepala dia dengan pedang dia sendiri. Dan dia sendiri yang pergi buka pintu. Ini dua singa bertemu ni. Dan bila buka pintu, Nabi SAW sendiri yang pegang collar Umar dan dudukkan dia. Dan berlaku conversation, dan Umar kata asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan selepas itulah buat pertama kalinya umat Islam keluar salat berjemaah di depan Kaabah. Satu line diketuai oleh Hamzah, satu line lagi diketuai oleh Umar. Ini dua giant, singa yang Allah SWT hadiahkan
Sehingga kedua-dua ini diriwayatkan dalam sirah, ketika mereka buat hijrah, semua orang keluar senyap-senyap. Punch out, senyap-senyap keluar, takut bos panggil. Senyap-senyap keluar sebab tak nak kena kacau. Hamzah dan Umar, dua-duanya ada riwayat mereka sebelum keluar, mereka buat pengumuman. Kami nak hijrah, siapa yang nak tunggu, nak hadap kami, tunggu di laluan ni. Aku akan lalu jalan kucing ni, tunggu kat sini. Tak ada siapa datang lah. Sebab Umar pun sebut dalam riwayat sirah, beritahu, dia kata siapa yang nak anak dia kehilangan ayah, isteri dia kehilangan suami, jumpa aku di jalan ni. So mereka berhijrah pergi ke Madinah. Dan Hamzah radhiyallahu anhu apabila sudah berhijrah ke Madinah, Nabi SAW selepas berhijrah ke Madinah, semua harta benda ditinggalkan di Mekah. So siapa yang songlap semua harta orang Islam ni? Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan gunakan itu semua untuk berdagang. Sebab dulu tak boleh bank transfer, tak boleh bawa barang-barang pindah naik kargo pergi ke. Mereka pergi dengan apa yang ada di atas unta tu sahaja. So Nabi mula menghantar rombongan-rombongan yang dipanggil Sariyah untuk pergi pintas barang yang dibawa oleh Quraisy untuk ambil balik hak orang Islam. Orang pertama yang dilantik sebagai ketua untuk lead expedition ni adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Sebab dia expert, dia tahu macam mana nak handle. Dan dalam sirah yang panjang tu cerita, setiap kali dia berdepan dengan rombongan tu, walaupun jumlah mereka lebih besar, dia tak pernah sekejap pun dia doubt. Dia kita boleh attack ke tak boleh attack? Kita boleh attack, jangan risau, kita boleh dapat. Dan dia sentiasa confident. Dan dua kali tu dia cemerlang, sehinggalah kemudian berlaku perang Badar. Orang pertama yang dilantik memegang panji umat Islam adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Dan perang Badar ni perang yang berlaku dalam konteks umat Islam sebenarnya tak well prepared. Mereka sebenarnya nak pergi tadilah Sariyah tadi tu, nak pergi pintas jalan dagang. Tiba-tiba berlaku perubahan situasi. Abu Sufyan hantar message SOS ke Mekah, barang-barang kamu semua akan dipintas oleh Muhammad. Lalu mereka hantar 1,000 orang tentera siap dengan panah, kuda dan sebagainya, senjata. Datang, orang Islam ada 313 orang saja. Hanya ada beberapa pedang, hanya ada beberapa kuda, tak siap pun nak perang secara full force. Dan pada ketika itu yang dilantik untuk lead panji adalah Hamzah. Dan Hamzah ni special, bila dia pergi memburu haiwan-haiwan eksotik ni, dia simpan adalah benda-benda yang dia simpan kan. Macam orang yang suka memburu kan, dia simpan lah gigi harimau lah, kuku harimau bintang lah. Dia simpan satu bulu burung unta ni yang sangat unik. Pada hari Badar tu, dia letakkan bulu tu di dada dia sebagai nak tunjukkan stand out, nak lawan aku. Aku tak nampak sama dengan semua, aku nampak special ni, nak datang lawan dengan aku. Dan sebelum perang Badar tu bermula, umat Islam dah pintas, mereka berada di depan perigi Badar tu. So ada seorang lelaki daripada kabilah Abu Jahal ni, nama dia Al-Aswad. Dia nak provoke, sebab dia confident kita ramai. Orang ni datang senjata pun tak cukup. Dia kata, aku akan masuk belah tentera Islam ni, dan aku akan pergi minum daripada perigi tu. Nak kata kita ni boleh sekejapnya ni, kita boleh sapu je, tak ada hal. Dan dia pergi. Dia ingat dia boleh lepas. First kali dia jumpa Hamzah libas satu kali, kaki dia putus. Dan dia masih cuba nak merangkak, nak gerak lagi, Hamzah libas lagi satu kali, selesai. Dan sebelum perang bermula, mereka akan hantar 3 orang yang terbaik dari tentera Islam, 3 orang yang terbaik dari tentera musyrikin. Mereka akan ada pre-match, 1 lawan 1. So Hamzah, Ali dan juga seorang lagi, namanya sahabat seorang lagi, siapa nama dia, Ubaidah Al-Harith. 3 orang ni keluar, dan Hamzah lawan dengan Utbah. Utbah ni orang kuat, hebat daripada belah musyrikin. Dan Hamzah berjaya membunuh Utbah. Utbah ni ada anak nama dia Hindun. Ingat nama ni sekejap lagi akan keluar. Nama dia apa? Hind, ataupun kita sebut Hindun. Hind. Dan perang Badar yang sepatutnya sikit lawan besar ni, kita sangka yang besar ni akan menang, tapi Nabi SAW dengan kekuatan fizikal walaupun terbatas, tapi dengan kekuatan spiritual berjaya mengalahkan 1,000 tentera ni.
Dan bila balik, orang Mekah balik semula ke Mekah, bila mereka ingat balik pakcik mereka, anak mereka, ayah mereka, siapa yang bunuh? Kebanyakannya dalam daftar nama tu adalah Hamzah. Suami aku Hamzah yang bunuh, ayah kau Hamzah yang bunuh, pakcik aku Hamzah yang bunuh. Hamzah ni memang radhiyallahu an, dia ada kemahiran masuk perang. Orang biasanya akan pegang satu perisai, satu pedang. Dia masuk, dia tak pegang perisai, dia pegang 2 pedang. Dan dua-dua pedang tu dia boleh gunakan dengan penuh skill untuk perang dan mengalahkan musuh. Dan kita ingat pedang tu macam kerih kita kot. Pedang tu sangat berat. Barangkali kalau kita nak angkat pedang pun tak lepas dah, apa lagi menghayun. Hamzah boleh pegang kedua-dua pedang dan menguruskan penuh skill untuk mengalahkan musuh. Sehingga kemudian berlakulah perang Uhud. Perang Uhud ni Abu Sufyan kumpulkan dana, buat plan yang proper, dan salah satu item yang penting dalam objektif utama adalah untuk membunuh Hamzah, secara spesifik untuk membunuh Hamzah. Mereka cukup sakit hati. Dan ada seorang hamba daripada Habasyah, daripada Afrika, nama dia Wahsy. Wahsy ni, dia sendiri cerita dalam hadis dan riwayat sirah cerita, dia jadi hamba, dia nak kemerdekaan. So tuan dia offer, kalau engkau boleh bunuh Hamzah, engkau akan dimerdekakan. Dan Hind tadi sama ada Hindun tadi tu, Hind tu anak kepada Utbah tu datang, dia tunjukkan semua rantai, anting-anting, gelang, cincin, semua ni dia kata, semua ni aku akan bagi pada engkau kalau kau boleh bunuh Hamzah. So Wahsy kata, aku sebagai hamba, aku datang daripada Habasyah. Habasyah ni memang tempat orang tahu specialist, pakar merejam lembing. Dia orang ni semua daripada kecil dilatih menjadi sharpshooter. So kalau dia baling tu memang 10 lah, 10. So dia kata, it's a good offer. Aku pun tak ada kaitan, aku tak ambil tahu agama ni semua, aku tak ambil campur. Yang penting aku merdeka. Bukan sahaja dapat merdeka, dapat harta yang boleh hidup dah sampai mati. Letak je dalam savings ke apa, boleh hidup sampai mati. So dia hantar, dia sendiri cerita, dia pergi ke medan Uhud tu, 3,000 orang tentera musyrikin, 1,000 orang tentera umat Islam. Dia tak kisah pun pasal orang lain, dia hanya tumpukan perhatian kepada Hamzah. Dia duduk Hamzah aja. Dia tak ada nak bunuh orang lain, dia tak ada nak fikir apa strategi ni. Aku punya hadiah kat sini je. So dia pergi. Nanti kita kena sebut Wahsy radhiyallahu an. So masa ni dia tak masuk Islam lagi, tapi nanti dia akan masuk Islam. So dia pergi, dia kata dia melihat Hamzah berperang seperti singa, yang mana siapa pun masuk habis. Sehingga ada catatan yang menyebut hampir 2/3 daripada musuh yang dibunuh dalam perang Uhud tu dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Memang kuat. Dan kita tahu perang tu awalnya first round umat Islam menang mudah. Dan ada berlaku kurangnya disiplin. Nabi pesan ni, duduk kat bukit ni jangan turun walaupun kamu nampak kami dimakan oleh burung. Mereka mungkin faham itu kalau kita kalah. Tapi kan kita dah menang, perang dah habis dah. Dia orang pun turun. So ada seorang lagi dalam kalangan musuh ni yang genius perang, nama dia Khalid Al-Walid. Dia nampak je pemanah sebahagian besar dah turun, dia buat counter attack. Bila dia buat counter attack, jadi kucak-kacir. Dan waktu itulah Wahsy dapat ruang, disebut hanya kecil dekat bahagian perut dia. Bila Hamzah angkat pedang dia, baju besi ataupun protection tu akan terangkat sikit, ada ruang kecil dekat pinggang ni. So area of shooting dia pun sangat kecil ni. Tapi dia kata, aku rejam dengan tepat, kuat, masuk dekat perut dia tu, keluar di belakang. Dan Wahsy kata, pun Hamzah radhiyallahu an masih kuat, dia tak terus rebah. Dia cuba lagi lawan, kemudian baru dia
rebah dan dia syahid. Nabi SAW sendiri pada waktu itu dibawa lari ke pinggir gunung Uhud. Sahabat semua cuba nak pertahankan Nabi sampai Nabi SAW pakai baju besi, helmet Nabi SAW tertusuk ke dalam, wajah Nabi patah gigi Nabi SAW, sehingga rumus waktu tu bukan hanya Hamzah syahid, Nabi SAW pun dah wafat. Sehingga kemudian reda, panjang kisahnya Uhud ni reda macam mana. Tapi setiap kali lepas perang, Nabi akan pergi dan tengok jenazah ataupun orang-orang yang cedera untuk diberikan bantuan. Dan itulah momen Nabi SAW pergi dan Nabi nampak Hamzah radhiyallahu an dalam keadaan jenazahnya telah dipotong-potong, dicari-cari, dirosakkan. Ada riwayat ini tak sahih, lemah sehingga ke tahap Wahsy keluarkan hati dan berikan kepada Hindun untuk dikunyah. Tapi saya sebutkan hadis ini tidak kuat, dhaif, lemah. Tapi yang dicari-cari itu benar. Sehingga Nabi menangis, para sahabat sebut kami tak pernah tengok Nabi SAW menangis sekuat itu dalam hidup Nabi SAW. Nabi menangis sampai Nabi panggil Zubair, bagi tahu Zubair ni mak dia Safiyah adalah adik kepada Hamzah. Safiyah binti Abdul Muttalib bagi tahu kat ibu kau jangan datang. Kadang-kadang ada kita ada jenazah yang mungkin rentung, mungkin kemalangan, kan dia tak bagi tengok kan. Sebab takut nanti tak boleh hilang image tu daripada fikiran, daripada ingatan. So Nabi minta jangan bagi dia jangan datang sini. Sampai Safiyah nak datang, Zubair bagi tahu ini arahan Nabi, tak boleh, kau tak dibenarkan untuk melihat. Dan Nabi SAW sendiri yang mengkafankan Hamzah radhiyallahu an, dan Nabi SAW sebagai riwayat sebut solat jenazah dilakukan satu demi satu. Hamzah akan dibaringkan, kemudian ada seorang lagi sahabat yang akan disolatkan, kemudian dibawa seorang lagi sahabat yang syahid letak, tapi jenazah Hamzah dibiarkan di situ. Semua sahabat lain disolatkan sekali dengan jenazah Hamzah, sehingga Nabi solatkan jenazah Hamzah radhiyallahu an 70 kali. 70 kali. Dan pada ketika itu pun Nabi menangis sangat kuat, kerana tentu kalau kita boleh faham, bayangkan daripada kecil ni kenal, ketika Nabi lemah siapa yang datang untuk memberikan kekuatan? Hamzah radhiyallahu an. Dan sehingga Nabi melihat kepada Hamzah. Dalam buku-buku sirah ni dicatatkan syair-syair yang dibuat untuk Hamzah banyak, sehingga Nabi SAW sendiri menyebut satu hal. Nabi kata, ni terjemahan apa yang Nabi sebut, rahmat sang maha penyayang terlimpah ke atas dirimu, akulah saksi bagimu di hadapan Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Taala, kau telah berbuat kebaikan, kau adalah pembela yang telah dizalimi. Dan Nabi sebutkan doa-doa, engkaulah satria yang menyambung silaturahim. Dan Nabi puji Hamzah radhiyallahu an, dan kemudian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengembumikan Hamzah di tempat mana hari ini kalau kita pergi umrah atau haji, kita dibawa ke Uhud, kita akan dibawa ke perkuburan syuhada Uhud. Dan di situlah Hamzah radhiyallahu an dimakamkan bersama berapa ramai lagi sahabat, 70 orang yang syahid pada waktu Uhud ini. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash dan ramai lagi. Dan ketika mereka balik ke Madinah, waktu itu ada satu amalan, iaitu wanita-wanita akan berkumpul menangis dan meratapi kematian ahli keluarga mereka. So Nabi lihat semua yang syahid ni ada orang yang meratapi, dan Nabi tersentuh hati sebab bukan Nabi nak minta orang meratap, tapi Nabi terkenangkan Hamzah yang tak ada siapa-siapa ahli keluarganya di Madinah yang nak menangisi dia. Dan Nabi sebut tak ada orang yang meratapi Hamzah. Dan Nabi sendiri SAW sering kali, bahkan Nabi bukan hanya sekali itu Nabi solatkan. Yang waktu perang tu Nabi dah solatkan berapa kali? 70 kali. Nabi kerap pergi ziarah perkuburan Uhud, dan Nabi selalu solatkan lagi jenazah di perkuburan Uhud tu. Sehingga sebelum Nabi SAW wafat, Nabi pergi lagi ziarah perkuburan Uhud. Dan Nabi SAW sentiasa kenang. Dan ada satu perkara yang Nabi sebut, waktu perang Badar hari itu, orang Islam dapat ramai tawanan perang.
Mereka bunuh tak tawanan perang tu? Tak. Minta ajar sikit menulis membaca dan lepaskan. Dan sebahagian yang dilepaskan ni datang balik perang Uhud, dan mereka buat begini kepada syuhada. Mereka potong telinga, mereka potong hidung, mereka potong lidah, mereka rosakkan jenazah tu. So para sahabat bersumpah, next time, kali yang akan datang kita lawan, kita menang, kita akan buat lebih buruk daripada ni terhadap jenazah atau bangkai-bangkai dia orang ni. Dan Nabi SAW sendiri merasakan marah, dan Nabi nak sebutkan hal yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala surah turunkan 5 ayat atau 4 ayat daripada surah An-Nahl, dan kita akan habiskan dengan ayat-ayat ini. Surah yang ke-16 ayat yang ke-125 sehingga 128. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai satu penghormatan, kemuliaan kepada Hamzah, dan juga mengajar umat Islam. Sebab kita ini sakit hati tak tengok apa yang berlaku. Kita rasa nak lebih buruk daripada kita nak buat pada dia kan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah atau berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu, dia jualah yang mengetahui orang yang betul-betul sesat daripada jalannya, dan dia juga tahu siapa yang betul-betul diberikan petunjuk. Dan di sini Allah sebut, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu balas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Sesungguhnya yang demikian lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah sebut, wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah hasil kesabaranmu melainkan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Dan ayat ini berakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha membaiki amalan baiknya. Dalam keadaan itu pun Nabi diajarkan sabar. They are not our teachers. Mereka bukan guru kita. Kalau mereka buat demikian, kita jangan balas demikian. Kita balas dengan cara yang lebih baik. Dan sebagai ending, boleh bayangkan Hamzah radhiyallahu anhu masuk syurga sebagai penghulu syuhada, tapi orang yang membunuhnya Wahsy juga akan masuk Islam. Hind yang tadi itu pun akan masuk Islam. Bayangkan scene nanti kalau semua mereka bertemu di syurga. Kau bunuh aku, kau pun ada dekat syurga. Kan? Kau potong-potong dan rosakkan jenazah aku, engkau pun ada harapan Tuhan boleh ampunkan. Sebab tu ada siapa-siapa pernah buat dosa sampai macam tu? Tak ada kan? La taqnatu min rahmatillah. Kisah ini mengajar dosa besar mana pun kita buat, kalau kita balik pada Allah SWT, ikhlas, jujur, Allah akan terima. Hind akan datang masuk Islam di tangan Nabi SAW, Nabi terima keislaman dia. Wahsy akan datang masuk Islam di tangan Nabi SAW, Nabi terima keislaman dia. Cuma Nabi pesan, kalau boleh jangan nampak muka kau. Aku bila nampak muka kau teringat Hamzah. Dan Wahsy dia rasa sangat sedih dengan apa yang berlaku tu. Dia akan tebus dengan nanti dia akan sebut, aku telah membunuh orang yang paling baik Hamzah, dan aku juga telah membunuh orang yang paling buruk, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Wahsy akan bunuh dia. Radhiyallahu anhum. Moga Allah SWT berikan kita manfaat daripada kisah para sahabat ini. Jadi dalam kita melalui fasa-fasa yang mungkin dah letih dah, tak tahu nak buat apa dah, doa pun dah banyak dah, tapi pembunuhan, kekejaman masih terus berjalan, seolah-olah tidak ada perubahan. Sabar. Semua ini ada hikmah. Allah SWT ada jadualnya, Allah ada perancangannya. Yang penting yang kita kena jaga adalah iman kita tu terus berada di atas ketetapan la ilaha illallah. Jangan putus asa. Jangan rasa, oh Tuhan tak dengar doa kita.
Jangan sesekali kita biarkan syaitan memujuk kita sampai kita rasa putus asa. Bukan hanya dalam aspek ini, dalam apa saja aspek kehidupan. Kadang-kadang diuji dengan sakit. Ni ada sahabat kita, staff UEM ni, yang diuji dengan leukemia. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Jangan putus asa, kita terus berdoa. Nanti kita akan buat solat hajat insya-Allah lepas solat Zuhur. Demikian juga ada macam-macam lagi ujian yang kita semua alami, kehilangan, kesakitan, kerugian. Semua itu mengajar kita untuk terus kuat dan belajar daripada sosok seperti Hamzah radhiyallahu an yang setia dengan kebenaran sehingga ke nafasnya yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.